وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca zikir sama-sama dulu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 27, safhah 27. Qala al-musannif rahimahullah, babul wudu'i, bab wudu'. Kita tengok bahasa Arab dulu. Wudu' pada bahasa Arab diambil dari perkataan wada'ah yang membawa makna elok dan ceria. Al-husnu wal bahjatu. Al-wudu' lughatan al-husnu wal bahjatu. Dan pada ta'rif syarak pula, iaitu menggunakan air pada anggota tertentu atas cara tertentu beserta niat. Dinamakan dengan demikian kerana anggota akan menjadi elok dan ceria apabila dibasuh dan dibersihkan, terutamanya di akhirat. Di dunia pun dah nampak dah elok. Orang panggil kesan wudu, muka bersinar, beriman. Di akhirat nanti dia akan terbit cahaya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang kepadaku, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan datang menghadap aku pada hari akhirat nanti, muka berseri-seri, tangan dan kaki keluar cahaya. Min atharil wudu, kesan daripada air wudu. Orang munafik tak ada cahaya, orang kafir tak ada cahaya. Mereka akan minta cahaya kita sikit di akhirat. Naqtabis min nurikum, kami nak ambil sikit cahaya hampa, boleh tak? Tak boleh, kita tak bagi. Di akhirat cahaya akan terbit daripada anggota-anggota wudu.
Dan kalimah al-wudu, semalam pun kita mengaji dah, wudu bererti nama bagi air yang digunakan untuk berwudu. Wudu perbuatan, wudu ayak tu, nama ayak tu ayak wudu, perbuatan kita basuh sapu tu wudu. Dia baris dia ubah sikit lah. Wudu fi'il, wudu alat, ayak tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi mereka berkhidmat, mereka sediakan wudu, sediakan air untuk Nabi berwudu. Kelebihan wudu, tafadhal. عن عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau meminta sebekas air, lalu beliau menuang ke atas 2 telapak tangannya dan membasuhnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bekas, lalu berkumur dan memasukkan air ke hidungnya, kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali, kemudian membasuh 2 tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali, kemudian menyapu kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya hingga berkulali 3 kali. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia solat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ambil wuduk kemudian solat sunat wuduk. Ni dalil sembahyang sunat wuduk. Mayang elok-elok, khusyuk, jangan ingat benda-benda dunia. Hayati bacaan, Allah akan ampun semua dosa yang pernah kita buat. Macam kita fadilat puasa Ramadan, begitu juga fadilat amin serentak dengan amin imam. Siapa amin? Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa amin yang serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu, sama macam hujung ni, ma taqaddama min dhanbih. Terus furuduhu sittatun an-niyyatu 'inda ghusli al-wajhi wa ghuslu al-wajhi wa ghuslu al-yadayni ila al-mirfaqaini wa masahu al-qalili min ar-ra'si wa ghuslu ar-rijlaini. Oh, ni baris dia. Wa masahu tu wa mashu, sukunkan. Wa mashul qalili min ar-ra'si. ومسح القليل من الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه وسننه ما عدا ذلك. عن عبد الله السنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. رواه مالك. Daripada Abdullah Asy-Syunabiji radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang beriman berwuduk lalu dia berkumur-kumur, maka akan keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila dia memasukkan air ke dalam hidung, akan keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila dia membasuh mukanya, akan keluarlah dosa-dosa dari mukanya hingga keluar dari bawah kelopak matanya. Apabila dia membasuh 2 tangannya, akan keluarlah dosa-dosa dari 2 tangannya sehingga keluar dari bawah kuku-kuku tangannya.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian perjalanannya ke masjid dan solatnya menjadi tambahan pahala untuknya. Ini antara fadilat dia lah, keluar dosa. Nak keluar ni sebahagian riwayat lain sebut keluar tu dengan air menitik. Sebab tu makruh kita lap ma'a qitratil ma, bersama tetesan air. Ada riwayat lain ma'a akhiri qitratin minal ma, bersama titisan terakhir. Kalau kita lap dia tak menitik, maka ayat wuduk sebaik-baiknya jangan lap. Dia menitik tu keluar dosa. Lepas tu kita pergi masjid ni, hadis ni suruh berjalan. Kemudian perjalanannya masyuhu, sebaik-baiknya berjalan, kerana setiap langkah itu kita dapat pahala, dinaikkan darjat, digugurkan dosa. Jalan kaki ke masjid. Ada sahabat Nabi tanya Nabi, semayang yang paling afdal macam mana? Nabi kata semayang yang jarak jauh, kita berjalan kaki, jalan. Setiap khutwah, setiap langkah kita tu tidak sia-sia. Dan kalau jauh kita naik kenderaan pun, insya-Allah kita dapat juga pahala. Kita parking pergi jauh sikit, kita jalan kaki. Jangan kira nak parking dekat ya. Parking hak paling special, parking tu imam pun dia parking. Punya malah jalan lah. Parking tu imam, parking penceramah pun parking. Parking jauh-jauh sikit, jalan kaki bagi dapat pahala. Berjalan tu dapat pahala. Baik. Fardu wuduk 6 perkara. Kitab mana pun wuduk ni 6 lah. 4 basah 2 kering tu. Yang kita sebut 4 basah 2 kering. Disebut fardu, tidak disebut rukun, kerana dia boleh berpisah-pisah, boleh bercerai-cerai. Di mahat kita basuh muka, kita boleh pisahkan. Kita pergi taping basuh tangan sampai siku, boleh. Bukan mesti wuduk tu setempat, habiskan setempat tak, boleh pisah-pisah. Berbeza dengan solat. Solat kita panggil rukun. Rukun dia kena perhabis lah. Wuduk kita basuh muka, lepas tu kita minum kopi, boleh. Kalau solat kita takbiratul ihram, lepas tu minum kopi dulu, lagi baca Fatihah, tak boleh. Dia kena buat perhabis terus. Perhabis. Celah-celah tu jadi batal. Wuduk tak batal. Kita basuh muka, main bola ke, lari kono lari ni, lagi sambung balik sapu tangan sampai siku. Tapi tak dapatlah sunat mualat. Sunat bersegera lah. Sebelum kering satu anggota, teruskan anggota berikutnya. Itu sunat. Yang wajibnya tertib, ikut turutan, okey lah. Solat dia tak boleh solat. Hatta dalam Fatihah tu sendiri pun kena wajib mualat. Habis satu ayat, terus ayat kedua. Habis ayat kedua, ayat ketiga. Habis ayat ketiga, ayat keempat sampai ayat ketujuh. Itu beza fardu dengan rukun. Kedua-duanya wajib, cuma teknikal dia tu ada beza sikit. Maka tidak disebut arkanul wudu, tetapi disebut furudul wudu. Sama juga mandi, tak disebut arkanul ghusli, tapi disebut furudul ghusli, fardu. Fardu macam tu. Puasa pun kita akan niat rukun, kita niat fardu. Nawaitu sawma maghdin an ada'i fardu. Saya puasa kita ni diselang dengan antara maghrib dengan subuh tu, dengan makan, sahur, boreh lah, apalah kan. Macam tu. Baik. Fardu wudu 6 perkara, iaitu niat ketika membasuh muka. Waktu basuh muka tu kita niat. Nanti dia akan beritahu sebaik-baiknya niat daripada awal. Niat waktu basuh muka tu wajib. Disunatkan kita niat ketika membasuh pergelangan tangan. Dari awal lagi kita niat siap-siap. Membasuh muka, membasuh dua tangan hingga ke siku, menyapu kepala, membasuh kaki hingga buku lali dan tertib. Dan sunat-sunatnya selain 6 perkara ini. Kita tengok di bawah, wuduk tidak sah dan tidak diterima tanpa niat. Dalilnya, fadal. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan hanya sah dengan niat dan hanya sahnya bagi setiap yang mengikut apa yang ia niatkan.
setiap orang. bagi setiap orang mengikut apa yang ia niatkan. Dalil tentang pensyariatan wuduk. Dalil tentang pensyariatan wuduk dan fardu-fardunya ialah firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka basuhlah mukamu dan dua tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga ke buku lali. Ayat ni kena hafal ya, Al-Maidah ayat 6. Wajib kena ingat. Penuntut ilmu kena hafal ayat ni. Huraian fardu yang pertama iaitu niat. Orang yang berwuduk mestilah berniat. Ibadat ni kebanyakannya kena niat lah. Ada juga ibadat yang tak perlu niat. Yang ni kena niat wuduk. Cuma sebahagian mazhab sunat niat. Mazhab Syafi'i wajib niat. Yang ulama tak khilaf ni tayammum. Tayammum semua mazhab kata kena niat. Saya tayammum dia berasal daripada perkataan al-qasdu. At-tayammum makna al-qasdu. Tayammum tu makna qasad, makna tujuan. Maka wajib niat. La khilaf, tidak ada khilaf pada tayammum, niat tayammum. Orang yang berwuduk mestilah berniat mengangkat hadas atau berniat bersuci untuk solat, namanya taharatan lis-salah, atau berniat untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak diharuskan kecuali dengan adanya wuduk, seperti niat saja aku berwuduk untuk menyentuh Al-Quran dan lain-lain. Boleh macam-macam niat. Lain-lain tu kita tengok di bawah. Dia boleh niat seperti sujud tilawah. Sahaja aku berwuduk untuk sujud tilawah, sah juga wuduk dia. Sahaja aku berwuduk untuk sujud syukur. Sahaja aku berwuduk untuk khutbah Jumaat. Sahaja aku berwuduk untuk tawaf. Dia boleh niat ila syai'in muftaqirin ilal wuduk. Niat kepada sesuatu ibadat yang perlu wuduk. Macam tu. Tapi kalau dia niat sahaja aku berwuduk untuk baca Quran, baca Quran tak ada wuduk pun tak apa. Yang kena ada wuduk tu sentuh Quran, maka tak sah wuduk dia. Ambil wuduk di basuh muka. Sahaja aku berwuduk untuk baca Quran dekat dinding. Baca Quran kat dinding, yang tak ambil wuduk boleh baca lah. Maka wuduknya tak sah. Senang cakap niat angkat hadas kecil lah. Niat tu boleh banyak. Kalau dalam pengajian fardu ain selalunya wajib saja aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Yang tu paling popular sekali lah. Niat ada banyak cara. Niat untuk solat boleh. Dan bila dia niat untuk solat, bukan dia boleh solat saja, dia boleh apa-apa saja lah. Dia boleh segala-galanya. Saja aku berwuduk untuk solat duha. Solat duha pun boleh, pegang Quran pun boleh, segala-galanya boleh. Kecuali orang perempuan yang istihadah, ni yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit kencing tidak lawas, salisul baul, dan orang yang bertayamum, mereka mestilah berniat mengharuskan istibahah, seperti berniat untuk mengharuskan solat fardu. Ni pun kena niat satu je. Ni pun tak ada pilihan niat lain. Ni pun hanya nawaitul wudu'a listibahatis salah. Sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan salat fardu. Itu cara ni pun satu je. Orang sihat macam kita ada pelbagai jenis niat. Nombor 2 di bawah, atau berniat mengharuskan ibadat-ibadat lain yang memerlukan wuduk. Mereka tidak boleh berniat mengangkat hadas, tak boleh. Kerana hadasnya sentiasa ada. Darah istihadah duk keluar. Salisul baul yang kencing duk keluar. Ni pun tak boleh niat angkat hadas, kerana hadas sentiasa ada dan tidak terangkat. Ni pun ni dipanggil daimul hadathi, istilah fiqh. Orang istihadah, orang kencing tak lawah. Orang yang bertayamum pun dipanggil daimul hadas. Satu lagi orang yang angin, salisul rih, angin keluar bub, angin banyak dalam badan. Ni pun hanya boleh niat istibahah. Wa syartuha an-niyatu bil qalbi. Syarat dia adalah hati ya. Yang di mulut tu bukan niat, yang tu apa? Lafaz. Niat adalah hati.
wa an taqtarina bi ghasli awwali juz'in min al-wajhi, dan disertakan niat mesti serentak. Niat tu mesti serentak bersama basuhan satu juzuk dari muka. Dah basuh muka tu, waktu kita duk basuh muka tu lah kita niat, bukan sebelum, bukan selepas. Sambil basuh muka tu kita niat. Kerana ta'rif niat ialah buat sesuatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Kita ada tujuan nak buat sesuatu dan terus kita buat, itu niat. Kalau kita ada tujuan kita belum buat, itu azam. Itu apa? Azam. Kamu tak mandi lagi, contoh, kita ingat nak mandi pukul 8 lagi, lakukan pukul 8 lagi, itu azam. Azam nak mandi. Kalau duduk dalam bilik air cedok tu, aku nak mandi ni, terus mandi, itulah niat. Maka niat mesti serentak dengan perbuatan. Solat, niat dalam takbir, Allahu Akbar, serentak dengan takbir. Niat dia disertakan dengan perbuatan pertama. Solat, perbuatan pertama ialah takbir. Wuduk, perbuatan pertama basuh muka. Maka niat mesti ada dalam muka tu. Kecuali puasa lah. Puasa, perbuatan pertama kita mula puasa dengan subuh, tapi Nabi syaratkan niat malam. Kalau kita nak niat betul-betul subuh tu takut payah. Hanya Tok Bilal je yang dia tahu subuh pukul berapa, dia nak azan tu, waktu tu dia niat. Orang lain dah azan dah baru niat, sekali tak sah pula subuh. Puasa tak sah puasa. Maka tabiitun niyah, niat malam. Kita bukan puasa malam, kita niat malam. Di situ seolah-olah dibolehkan azam. Dalam puasa tu bukan niat, sebenarnya azam. Niat lepas sembahyang tarawih, niat sekali makan apa? Kamureh. Habis tarawih kan bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin. Kalau kita niat kena puasa terus ya, kita makan kamureh. Tak apalah. Dibolehkan dalam bab puasa azam. Azam itu sudah dikira sebagai niat. Ini yang dalam mazhab lain, solat pun dia pun boleh macam tu. Mazhab Hanafi nak pergi sembahyang, dia duk pakai baju duk buah butang ni, bini dia tanya nak pergi mana? Nak pergi sembahyang Zuhur lah. Tu kira niat dah. Bagi kita tu bawa azam. Di rumah tak niat lagi, sebab dia bawa motor pergi masjid kan. Ni pun pergi masjid, Allahu Akbar. Dia kata dah niat dah waktu pakai baju. Itu khilaf lah. Niat ni asalnya niat dalam hati, bukan lafaz. Yang kedua, wa an taqtarina, dia mesti serta dengan perbuatan. Itu syarat niat. Baca wa yundabu أن يتلفظ بها وأن تكون من أول الوضوء ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى لكن لا يجب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف. Sunat melafazkan niat dan sunat berniat dari awal wudu ketika membasuh pergelangan kaki. Yang ni kita beritahu tadi. Yang pertama sunat lafaz. Lafaz tu bukan sia-sia. Nawaitu raf'al hadath. Lafaz dapat pahala. Disunatkan. Ulama nak keluar hukum sunat ni, mereka kena belajar usul fiqh dulu. Pasal nak letak hukum wajib ke, haram ke, sunat, makruh, harus. Bukan senang-senang mereka nak kata wayun dabu. Bila ni berkata yundabu tu makna melalui proses usul fiqh. Usul fiqh ni saya selalu buat contoh macam tebu. Tebu tu macam dalil, bahan mentah. Dia mesti lalu dekat mesin dia tu nak perah. Nak perah tu kena ada menguasai ilmu usul fiqh, Quran hadis, lalu ke usul fiqh, baru keluar yang tebu. Hak keluar tu lah hasil dia. Disunatkan, diharamkan, ini makruh, ini bukan ni pakai kata ya. Jadi setelah kajian dalil, perah dalil tu dengan kaedah-kaedah usul fiqh, keluar. Bukan dia main garu-garu kepala sambil makan kacang kulit tu. Ni lafaz ni sunat bukan macam tu. Jadi benda ni ulama kata sunat ni, sunat kita lafaz. Salat usalli, kita lafazkan niat tu dapat pahala. Antara dalil dia ialah ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz
yang kita lafazkan pasti dicatat oleh malaikat. Lafaz baik, al-kalimatu thayyibatu sedekah, dapat pahala sedekah. Lafaz buruk dapat dosa. Jadi kita lafazkan tu bagus. Walaupun niat tu dalam hati, sunat dilafazkan. Terus. Dan wajib dikekalkan niat itu hingga dibasuh satu juzuk dari muka. Sudah memadai jika seseorang memilih untuk berniat ketika membasuh muka sahaja. Ini orang awam dia niat waktu basuh muka. Kita yang mengaji, kita sunat berniat dari awal wudu ketika membasuh pergelangan tangan. Niat dari awal. Niat waktu basuh muka saja macam orang awam pun kafar, sudah memadai. Tetapi dia tidak memperolehi pahala perbuatan yang dilakukan sebelum membasuh muka, tak dapat pahala. Seperti pahala berkumur-kumur tak dapat, memasukkan air ke dalam lubang hidung tak dapat, dan membasuh pergelangan tangan pun tak dapat. Kalau dia niat dekat muka, makna start. Dia start wuduk tang muka tu, wa ma ba'dahu, dan selepas muka. Hak sebelum muka tu sia-sia saja. Maka perlulah kita niat nawai. Waktu nak basuh tangan tu, Bismillahirrahmanirrahim, niat terus nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Lafazkan niat dari awal, lepas tu kekalkan niat sampai basuh muka. Baik. Wa yundabu. Ni sunat lagi. Sunat pertama tadi niat dari awal, bukan niat ketika basuh muka. Niat biarlah dari awal. Kita start wuduk dari awal, dapat pahala dari awal. ويندب أن يسمي الله تعالى وأن يغسل كفيه ثلاثا فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه. سنة membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Baik. Dan membasuh pergelangan tangan 3 kali. Jika dia meninggalkan basmalah sama ada kerana lupa atau sengaja, dia masih boleh membacanya di tengah wuduk. Di tengah wuduk. Kalau dah habis wuduk tak boleh dah. Dah basuh kaki dua-dua, selesai wuduk baru nak bismillah, tak. Dia panggil sudah luput. Fawat, telah terlepas waktunya. Berbeza dengan makan atau minum. Kalau lupa tengah-tengah makan, baca bismillahi awwala fathah wa akhirahu, jadi maf'ul fih. Bismillahi dengan nama Allah, awwalahu pada awalnya, wa akhirahu dan pada akhirnya. Pada tu fi, orang panggil maf'ul fi mansub. Atau kita boleh baca bismillahi kasrah awwalihi, jadi sifat kepada Allah, wa akhirihi dengan nama Allah yang awalnya dan dialah yang akhirnya. Dan nama Allah ada awal ada akhir. Dua baris sama ada fathah baris atas atau baris bawah. Bismillahi awwalahu pada awal, wa akhirahu, ataupun bismillahi awwalihi wa akhirihi dengan nama Allah yang awal dan yang akhir. Makan, tengah makan kita baca kalau terlupa kan, baca tengah makan. Kalau dah selesai makan pun masih disunatkan baca. Dah basuh pinggan pun baru teringat Allah tak bismillah. Sahur tadi tak bismillah, kalut sangat, baca sekarang. Boleh lagi. Wuduk di awal wuduk atau di tengah wuduk. Selesai wuduk tak ada bismillah. Terus kita baca dalil bawah. عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قيل لأنس كم تراهم؟ قال نحوا من 70. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari air untuk berwudu. Ini dalam peperangan Tabuk. Tanda dalam perang Tabuk. Perang Tabuk tu musim panas, padang pasir, air habis kot jalan. Ini pun kalau cari air nak berwuduk, nak minum, nak berwuduk. Terus air tak ada. Air ada sikitnya. Air yang dibawa oleh rombongan tu ada sikit. Tengok Nabi buat macam mana lagi. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah ada air di sisi seseorang dari kamu? Kemudian baginda meletakkan tangannya pada air sambil bersabda, berwuduklah dengan nama Allah, iaitu dengan menyebut namanya ketika permulaan wuduk.
Anas berkata, aku melihat air keluar dari celah-celah jari baginda sehingga semua sahabat dapat berwuduk. Ada yang bertanya Anas, berapa bilangan mereka? Anas berkata, hampir 70 orang. Ayak keluar banyak. Ayak kencut. Keluar kot di celah-celah tangan. Inilah ayak terbaik dalam dunia. Ayak terbaik ayak tangan Nabi. Nombor 2 ayak Zam-Zam. Nombor 3 ayak sungai Nil di Mesir. Ayak sungai yang Nabi Musa dihanyutkan oleh ibu dia, ibu lebeti tu. Lepas tu nombor 4, nombor 5 tak tahu abu ayak apa pun, ayak Gau ke ayak apa ke. 3 tu ayak terbaik dalam dunia. Ayak tangan Nabi, ayak Zam-Zam, ayak sungai Nil. Betul ayak lain tak tahu. Ayak lain macam-macam ayak lah. Ayak sarang burung lah, ayak apa lah kan. Tu tak ada nombor, tu tak ada nombor. Ayak keluar nab'ul ma' min baini asabi'ihi asy-syarifah. Celah-celah jari Nabi keluar ayak. Kalau Nabi Musa keluar ayak daripada celahan batu, Nabi Muhammad keluar ayak daripada celahan jari. Okey. Lepas itu nombor 2, seperti cara wuduk yang ditunjukkan oleh Sayyidina Osman dalam hadis sebelum ini. Dia pun ada baca bismillah. Jadi berwuduklah macam Sayyidina Osman, kerana Sayyidina Osman berwuduk seperti Nabi. Dia praktikal, dia tunjuk dekat tabi'in. Ni mai tengok aku wuduk macam ni, Nabi wuduk macam ni. Lepas wuduk dia sembahyang 2 rakaat, sembahyang dengan khusyuk. Allah ampun semua dosa yang lalu. Baik. Fa in syakka fi najasati yadihi kuriha ghamsuha fi dunil qullatain qabla ghasliha thalathan. Jika seseorang syak, ragu-ragu adakah di tangannya ada najis. Dalil semalam kita bacalah dalil semalam, bila seseorang bangun dari tidur, jangan celup tangan dalam ayak yang bertakung. Pasal kemungkinan tangan dia tu ada kotoran atau najis. Terutamanya zaman dulu orang istinja, malam-malam dia duduk garu celah punggung. Dia tak boleh celup. Lebih kata basuh dulu 3 kali di luar bekas. Jangan celup. Kerana dia tak tahu tangan dia merayap mana waktu malam. Dan Imam Nawawi ketika menghuraikan hadis tu, dia cerita dalam Bustanul Arifin, ada orang tak percaya. Dia kata tangan duduk sini, tangan dia mana lagi. Walaupun orang kata ni hadis, dia tetap menentang. Dia mempermain-mainkan hadis, memperlekeh hadis. Tiba-tiba malam tu dia tidur, dia duduk kata dia tangan dia tak pergi mana. Malam tu dia tidur, tangan kiri dia tu masuk dalam punggung. Sekerat ni, tangan dia dicucuk masuk sekerat ni, macam mana masuk? Tu sembang kemahangan. Dia kata kalau dia tangan dia pergi mana semua dia sedar. Tak sedar. Bila jaga baru sedar. Tengok tangan kanan dia, mana tangan kiri. Duduk sini. Duduk sekerat ni. Di dalam punggung. Nak keluar bukan senang. Panggil doktor kena operation, nak tarik tangan keluar. Tu jangan menghina hadis. Baik, kalau seseorang ragu-ragu tangan dia kotor ke tak kotor, ada najis tak, maka makruh dia mencelup tangannya ke dalam air yang kurang dari 2 kolah sebelum dibasuh terlebih dahulu tangan itu sebanyak 3 kali. Ini dalil dia. Kita tak tulislah bawah ni pasal kita dah jumpa dah. Izastaiqaza ahadukum min naumihi. Boleh terujuk hadis tu. Apabila bangun dari tidur kan, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Jadi hak matan ni dia rujuk kepada nulas thalathan tu, basuh di luar bekas 3 kali. Terus thumma yastaku, thumma yatamadmadu wa yastanshiqu salasan bi salasi gharafatin fayatamadmadu min gharafatin thumma yastanshiqu ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فيرفق. Kemudian sunat bersiwak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan 3 kali mencedok air. Sunat bersungguh-sungguh al-mubalaghah ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika dia sedang berpuasa, maka lakukan ia dengan perlahan-lahan. Okey, ni bersugi. Kita dah baca dah semalam tajuk sugi. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah bukan kerana bimbang menyusahkan umatku,
la amartuhum bisiwak, aku ingin menyuruh dengan arahan wajib bersugi. Ada riwayat sebelum solat, inda kulli salah. Ada riwayat ma'a kulli wudu, setiap kali berwudu. Ada riwayat inda kulli salah, ketika nak solat sebelum takbiratul ihram. Ada riwayat tiap-tiap kali wudu. Setiap kali wudu gosok gigi. Sebab tu wudu yang paling baik wudu di rumah kita. Mesti bergigi ada di rumah. Wudu paling baik wudu di rumah masing-masing. Mesti bergigi, ubat gigi semua ada di rumah. Gosok pergelangan tangan sebelum nak kumuk, gosok gigi dulu. Hampir-hampir Nabi wajibkan, tapi takut menyusahkan, Nabi kata tak wajib. Pahalanya sangat besar. Kemudian kumuk sekuat-kuatnya. Kumuk kuat-kuat. Kalau pakai gigi palsu kena tercabut lah. Kumuk sekuat-kuat hati. Di rumah kalau di masjid surau malu korang bising. Rumah sendiri tak apa. Lepas tu sedut ayak masuk lubang hidung. Tapi kalau puasa buat pelan-pelan, kumuk pelan-pelan, ayak pun sedut sikit lah. Ayak masuk dalam hidung tak batal. Kalau sampai khoisyum atas ni, kawasan kerah ni baru batal. Depan ni tak batal. Jauf, rongga ni dia mula atas bukan depan. Depan ni kalau dia tek hidung korek lah. Tak apa, dalam tu baru batal. Ni tek hidung seketui tu, puasa. Boleh ambil, dia cabut keluar. Depan ni hak lembut ni tak apa, atas ni kawasan yang ada basah, kalau kita suar tangan kita dalam tu, jari kita ada rasa lembab, tentu tak boleh. Jadi kita tok ayak di hidung kita ketika puasa itu tak apa. Jangan sedut betul dia naik atas pedih, batal puasa. Tengok hadis di bawah. An Laqit bin Sadrah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu qala asbigh al-wudu wa khalil baina al-asabi'i wa baligh fi al-istinshaqi illa an takuna sha'iman. Daripada Laqit bin Sadrah radhiyallahu anhu aku berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang wudu. Baginda bersabda, sempurnakanlah wudu, selatilah di antara jari jemari dan bersungguh-sungguhlah pada memasukkan air ke dalam lubang hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Itu dalil dia. Illa an takuna sha'iman. Selak jari, kalau jari tangan kita selak ke atas ni, macam ni. Lepas tu sunat gerakkan cincin bagi ayak masuk. Kalau cincin tu ketat, wajib gerakkan. Kalau cincin tu longgar, sunat digerak-gerakkan. Sunat. Baik. Al-fardu tsani ghaslul wajhi. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan wa huwa ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si fil 'adah ila adh-dhaqani tulan wa min al-udhun ila al-udhun 'ardan faminhu mawdi'ul ghamam wa huwa ma tahta asy-sya'ri alladhi 'amma al-jabhah aw ba'daha. Huraian fardu yang kedua, membasuh muka. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Kawasan bujur muka antara tempat tumbuh rambut di kepala pada kebiasaannya hingga ke dagu. Ni panjang muka, bujur muka. Dan lebar muka dari anak telinga ke anak telinga. Ia termasuk bulu yang tumbuh di dahi. Bulu dahi tubuh muka yang menutupi keseluruhan dahi atau sebahagiannya. Ada orang dia di dahi dia ada bulu-bulu, itu muka. Daripada rambut kepala ni sampai ke tulang dagu, itu muka lah. Bulu dahi termasuk muka. Wa yajibu ghaslu syu'uril wajhi kulliha zahiriha wa batiniha wal basharah tahtaha khafifatan kanat aw kathifatan kal hajibi wasyaribi wal anfaqati wal idhar wal hudbi wa sya'ril khaddi. Semua kena basuh. Wajib membasuh semua bulu-bulu yang terdapat di muka, zahir dan batin. Basuh tu zahir, batin tu sampai ke bawah, sampai ke kulit tu. Sama ada bulu itu nipis atau lebat, seperti bulu kening. Bagaimanapun kena tekan sikit bagi dia masuk ke dalam batin dia, serap. Misai walaupun misai betarin, kena bagi tekan sikit bagi dia masuk dalam. Kerana tak disuruh pun menebalkan misai. Siapa suruh misai yang tebal? Kumis ni ni. Ini bukan janggut, ni kumis. Bulu di bawah bibir, kumis.
Tebal mana pun kena bagi ayak sampai bawah, zahir batin. Bulu pahat. Bulu pahat tu bila kita cukur tu dia dah tumbuh sikit-sikit, kecil-kecil, tajam-tajam. Bulu mata. Bulu mata kena buat macam ni. Bila kita dah berwuduk, kita kena buat macam tu. Takut ada tape mata. Tu. Tape mata dia menghalang air tape mata. Buat begitu. Tak ada tape mata tak apa. Lagi dan bulu pipi. Bulu pipi. Illa al-lihyata wal 'aridain. Yang ni dikecualikan. Fa innahu yajibu ghaslu zahirihima wa batinihima wal basharah tahtahuma 'indal khiffah. فظاهرهما فقط عند الكثافة لكن يندب تخليل حينئذ. Melainkan janggut dan dua jambang. Janggut. Inilah akad dagu ni umpan janggut. Jambang ni bawah pada segmen ke bawah ni dipanggil jambang. Jambang dia akan turun bertemu janggut. Bawah pada dagu janggut. Yang ni kalau tebal kita hanya basuh luar aja. Ayak tu basah luar, dalam tak serap pun tak apa. Tapi sunat kita selat janggut. Wajib membasuh zahir wajib, batin dan kulit di bawahnya jika nipih. Kalau janggut tu nipih kena bagi serap ayak lah. Dan jika ia tebal maka wajib membasuh zahirnya sahaja. Tetapi sunat menyelat-nyelat janggut ketika itu. Sunat selat janggut. Baca di bawah macam mana cara nak selat janggut. An Anasin. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berwuduk, baginda mengambil air satu telapak tangan, kemudian memasukkan air itu ke bawah dagunya lalu menyelat janggutnya. Terjemahan ni tak habis. Lalu menyelat janggutnya tu takat fa khallala bihi lihyatahu. Ada sikit lagi. Wa qala, dan baginda bersabda, hakadha, begini. Ini begini. Nabi pun tunjuklah macam mana. Hakadha, begini, amarani rabbi, Tuhanku menyuruhku. Beginilah Tuhanku menyuruhku. Nabi basuh muka 3 kali, lepas tu Nabi ambil air sikit, tapak tangan, Nabi tok kat dagu, Nabi selat dari bawah. Tengok ni. Hak kata kena tengok izin isyarat. Hak kata izin isyarat. Begini Nabi kata begini. Macam tu dari bawah. Macam tu. Lepas Nabi buat, Nabi kata hak kata. Macam tu lah, macam aku tunjuk tu. Tuhanku menyuruhku, Tuhanku mendidikku. Basuh muka 3 kali, kita ambil air sikit dari bawah dagu. Tahta hanak, bawah dagu. Okey, sambung. Wa yajibu إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه يتحقق كماله وسن أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد. Wajib menyampaikan air ke atas zahir janggut yang turun dari dagu, dan wajib juga membasuh satu juzuk dari kawasan kepala dan semua anggota yang ada di sekeliling muka supaya dipastikan kesempurnaan basuh muka. Sunat menyelat janggut dari bawah dagu dengan menggunakan air baru. Di bawah tadi kita kena basuh muka, dan wajib juga basuh keliling-keliling muka. Walaupun dia bukan muka, kita kena basuh bagi lebih. Liyatahaqqaqa kamaluhu, supaya dapat dipastikan kesempurnaan basuh muka. Yang ini berdasarkan kaedah fiqh, ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya maka ia menjadi wajib. Contoh mudah, aurat antara pusat ke lutut, tapi pusat tu kena tutup juga. Dia bukan aurat, lutut kena tutup juga untuk liyatahaqqaqa kamaluhu, supaya dapat dipastikan kesempurnaan tutup aurat. Aurat antara pusat dengan lutut. Makna pusat tu bukan aurat, lutut bukan aurat. Tapi tutup jugalah bagi lebih. Macam itulah muka kita belajar daripada tumbuh rambut sampai tulang dagu. Tapi basuh bagi lebih. Atas pada ni kita basuh kepala, bawah pada tulang dagu ni, bawah-bawah ni pun basuh juga. Nak confirmkan sah.
dia tak boleh buat ngam-ngamnya, kena bagi lebih. Kena bagi lebih sikit. Macam tu. Aurat kita antara pusat ke lutut, tapi bagi lebih. Lebih tu tutuplah lubang pusat. Tutuplah kepala lutut tu. Baru puas hati. Macam tu. Kemudian fardu yang ketiga, ghaslul yadain. Thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalathan. فإن قطعت من الساعد وجب غسل الباقي أو من المفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد أو من العضد ندب غسل باقيه. Huraian fardu ketiga, membasuh dua tangan. Muka selesai dah, tangan pula. Kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Sunat 3 kali. Jika seseorang itu terpotong tangannya dari tengah lengan, tengah-tengah ni panggil sa'id. Ni mirfaq, yang ni ku'. Tengah ni sa'id, tulang sa'id. Kalau dia kena kerat, siapa kerat tak tahulah. Tangan dia kena kerat, terputus. Kalau curi kerat tak ni. Kena mesin kot, putus tak ni. Terpotong tangannya dari tengah lengan, maka wajib dia membasuh baki lengan. Tangan dia kena kerat sini, ada sikit lagi sampai ke siku, kena basuh lah. Kalau tak sakit lah, kalau berbalut tak payah basuh lah. Nanti kita ajak lah cara tayamum. Kalau boleh basuh, dia kena basuh banyak ni. Atau terpotong pada sendi siku, tangan dia putus dekat ni, tercabut sendi siku, ni pun masih wajib lagi. Wajiblah membasuh tulang sikunya. Pasal siku kita ada 2 tulang, satu tulang lengan, satu tulang atas. Bila tercabut dekat siku, ada tulang satu lagi. Pertemuan 2 tulang itulah dipanggil mirfaq. Sendi tentu ada 2. Saya nak kepok ni kan. Jadi kalau putih sini, basuh kepala siku. Atau terpotong atas dari siku, kalau dia kena kerat atas ni tak wajib lah, cuma sunat. Maka disunatkan membasuh tangan yang berbaki. Basuh sini sampai ketiak. Masih boleh basuh lagi, basuh. Ada sikit lagi basuh. Ini sunat lah, supaya terbit cahaya di akhirat. Kita tengok nombor 1. Kalau tangannya terpotong di tengah lengan, ada sikit lagi kena basuh juga. Berdasarkan kaedah fiqh, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Tidak gugur yang mudah dengan sebab adanya perkara yang susah. Hak putih itu tak boleh basuh lah, susah lah nak basuh. Tapi hak mudah ada, takat mana boleh buat, kena buat. Kaedah ni disebut juga dengan ayat tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu perkara, maka lakukanlah ia mengikut kemampuan kamu. Al-fardu ar-rabi' mashu ba'd ar-ra'si thumma yamsahu ra'sahu fayabda'u bi muqaddami ra'sihi fayadhhabu bi yadayhi ila qafahu thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu yaf'alu dhalika thalathan fa in kana aqra' aw ma nabata sha'ruhu aw kana tawilan aw madfuran lam yundabir radd. Huraian fardu keempat, menyapu sebahagian kepala. Sebahagian itu mana sedikit daripada kepala. Mazhab kita sapu sikit pun sah dah. Mazhab Imam Malik seluruh, jami'. Mazhab Imam Malik mashu jami'ir ra'si. Dia guna perkataan jami'. Mazhab kita ba'di. Mazhab Imam Abu Hanifah mashu rubu'i, rubu'. Mashu rubu'i ra'si, seperempat kepala. Mazhab Imam Abu Hanifah. Khilaf dia dekat huruf ba. Wamsahu bi ru'usikum. Ba punya mazhab. Ba. Allah guna ba. Selalunya wamsahu fi'il amar, terus jumpa maf'ulun bih, wamsahu ru'usakum. Arab biasa cakap macam tu lah, tapi Allah tak cakap macam tu. Allah cakap wamsahu bi ru'usikum. Allah biarkan khilaf. Khilaf itu rahmat. Bahasa biasanya wamsahu kan fi'il amar, lepas fi'il amar maf'ulun bih lah. Wamsahu ru'usakum. Tapi Allah tak sebut macam tu. Allah buba tengah-tengah tu.
Dalam nahu kata ba' zaidah lah, tapi kalam Allah tidak ada yang lebih. Lebih jadi beletiak pula. Kalam Allah tidak ada yang lebih. Orang panggil ba' li taqwiyatil makna. Ba' itu untuk mengukuhkan lagi makna. Kalau i'rab nahu biasa dia ba' li zaidah. Ba' ni tambahan. Kita makan kenyang dah, tambah lagi. Macam tu, tambahan dia jadi macam tak ada faedah, tambah. Dalam i'rab yang lebih tepat, ba' li taqwiyatil makna. Ba' ni nak mengukuhkan lagi makna. Makna apa? Makna tadi ya. Ada kata makna sebahagian, ada kata makna seluruh kepala, ada kata makna seperempat kepala, dengan hujah masing-masing. Kalau Allah sebut wamsahu ru'usakum, maka seluruh kepala. Allah bubar tengah-tengah tu membiarkan kita khilaf. Bukan bergaduh, khilaf ilmiah. Maka dibincang dalam nahu ba' ni lil ilsaq ke, ba' ni lil tab'id ke. Kalau tab'id sebahagian, ilsaq tu ambil tangan tu pelukat tu 1/4. Ataupun ba' lil isti'ab, ba' membawa makna rata. Ba' pun ada banyak juga. Kemudian menyapu kepalanya. Yang baiknya, kaifiat terbaik bermula dari hadapan kepala, lalu digerakkan kedua tangan hingga ke belakang. Kemudian mengembalikan semula kedua tangan itu ke tempat permulaannya, hadapan. Ia dilakukan sebanyak 3 kali. Orang yang botak, orang botak dia buat macam mana? Dia sapu kulit kepala. Atau tidak tumbuh rambut, atau yang berambut terlalu panjang, atau yang rambut bersanggul, tidak disunatkan mengembalikan dua tangan ke hadapan. Ni apa? Tolak pergi belakang je orang botak. Orang rambut panjang pun macam orang perempuan, tolak pergi belakang, tak payah tarik ke depan. Orang yang sanggui pun tolak pergi belakangnya. Falau wada'a yadahu bila maddin bihaythu balla ma yantiqu alaihi al-ism wa huwa ba'du sya'ratin lam takhruj bil maddi an haddi ar-ra'si aw qattara wa lam yusil aw ghasalahu kafa. Jika dia hanya meletakkan tangan tanpa menggerakkannya, dia tak je tangan, dia tak gerak pun boleh juga, sekira-kira basah kawasan yang disebut sebagai kepala, iaitu sebahagian rambut yang tidak terkeluar dari kawasan kepala apabila ditarik. Tarik kanan kiri pun rambut tu masih di dalam kawasan kepala. Atau dia menitiskan, dia tak sapu, dia ambil air, dia titik, setitik. Dia ambil air basah, dia titik setitik atas kepala. Tu pun boleh juga. Menitiskan setitik air walaupun air itu tidak mengalir. Tak mengalir pun tak apa, pasal kepala bukan basuh. Kepala sapu. Basuh perlu mengalir, sapu tak perlu mengalir. Atau dia membasuh kepala, orang suruh sapu kepala, dia pergi basuh. Basuh kepala pula dah dia ni. Semua tu sudah memadai sah. Kita tengok tadi ada di bawah tu, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi wasfihi wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad jaa fihi thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Zaid. Ni yang mimpi azan ni, mimpi azan. Azan jumpa nama dia nanti. Radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Di dalam riwayat itu disebutkan kemudian baginda menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, bermula dari hadapan kepalanya, lalu digerakkan kedua tangan hingga ke belakang, kemudian mengembalikan semula dua tangan itu ke tempat permulaan. Fa in syaqqa naz'u imamatihi kammala 'alayha ba'da mashi ma yajib. Jika susah menanggalkan serban, dia boleh menyapukan sapuan. Dia boleh buat sapu seluruh kepala tu di atas serbannya selepas menyapu sedikit dari kepala. Sapu ubun, selok serban, sapu ubun, lepas tu sambung sapu atas serban, dapat pahala sapu seluruh kepala. Ini pun Nabi biasa buat. Nabi biasa buat. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-'imama wa 'ala al-'imamah wa 'ala al-khuffayn, rawahu Muslim. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, baginda menyapu air ke ubun-ubunnya dan di atas serbannya.
baginda juga menyapu di atas dua khufnya. Nabi tak basuh kaki, Nabi pakai khuf, sapu ayam atas khuf. Nanti ada tajuk dia. Thumma yamsahu udhunaihi zahiran wa batinan bima'in jadidin. Mazhab Syafi'i bima'in jadid. Dalam mazhab Hanafi bima'ir ra'si, sapu kepala dengan air, minta maaf, sapu telinga dengan air kepala. Sapu kepala, lepas tu turun mengikut ni, sapu telinga sekaligus. Mazhab Syafi'i tak, sapu kepala asing, sapu telinga asing. Bima'in jadidin thalathan thumma simakhaihi bima'in jadidin thalathan fayudkhilu khinsaraihi fihima. Kemudian menyapu kedua telinga zahir dan batin. Batin guna jari telunjuk, yang ni zahir, jari telunjuk guna zahir, depan ni. Belakang telinga jari ibu sapu belakang telinga. Kemudian menyapu lubang telinga dengan air baru sebanyak 3 kali dengan memasukkan jari kelingking ke dalamnya. Lepas kita dah sapu telinga, kita guna jari kelingking pula cuci lubang telinga. Cuci lubang pula jari kelingking. Macam tu. Lepas dah guna jari kelingking, guna tapak tangan pula, tembap ni, takut capang. Lepas tu telinga guna jari ibu dan jari telunjuk. Lepas tu guna jari kelingking untuk cuci lubang telinga, kemudian guna tapak tangan untuk perbetul balik telinga. Sekali lagi ulang. Ambil air dengan 2 jari je, tak payah banyak-banyak. Telinga kecil pun, bukan telinga gajah. Ambil air kolah tu, celup 2 jari sudah. 2 jari ni, jari telunjuk pusing belah dalam ni, jari ibu belakang telinga. Weh, 3 kali lah. 3 kali mazhab Syafi'i, 3 kali. Lepas tu guna jari kelingking, korek atas telinga. Lepas tu tapak tangan ni tembak begitu, tekan begitu, baru tak capang. Nabi buat macam tu, kita buat macam tu lah. Baru kita jadi orang yang mengaji. Kalau orang tak ngaji, dia laju lah, dia biasa-biasa lah. Dia basuh sapu-sapu kepala, nyanyi macam suka hati lah buat guna pun telinga. Kan? Kau wajib pun. Kita buat lagi elok. Okey. Dalil dia di bawah. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa akhadha ma'an li udhunayhi khilaf al-ma' alladhi akhadhahu li ra'sihi, akhrajahu al-Hakim. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, baginda mengambil air baru untuk menyapu telinganya, bukan air yang diambilnya untuk menyapu kepalanya. Ini hujah mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi pun ada hujah dia. Mazhab Hanafi dia berpegang dengan sapu, kepala sapu. Sapu tentu guna air sikit. Maka mazhab Hanafi sapu kepala hanya marratan wahidah, sekali ya. Seperti mana sapu khuf sekali. Tayamum, sapu debu pun sekali. Nabi kata tayamum darbatan, 2 kali pukul tanah. Darbatun lil wajhi, lepas pukul itu sapu muka sekali, sapu tangan sampai siku sekali. Mereka pegang dengan bahasa SSA piupu sapu, makna guna air sikit. Sikit tu hanya sekali. Dan mereka kata telinga ni berada di kawasan kepala. Kita ada telinga ni, muka ada, kepala ada. Dia asing. Dia udhun mustaqillun, anggota yang terasing. Dia bukan muka, dia bukan telinga, dia bukan kepala. Belakang pada telinga ni baru kepala ni. Hak tak tumbuh rambut ni kepala lah. Telinga ni dia duduk tengah-tengah antara muka dengan kepala. Sebab tu kita 3 kali lah sapu telinga, 3 kali ayat lain. Baik, kita sambung. Fardu yang kelima, ghaslur rijlain. Thumma yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi thalathan. Kita belajar ni siapa? Solat seperti Nabi, wudu pun seperti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah macam kamu tengok aku semayang. Wudu pun berwuduklah seperti kamu tengok Nabi berwuduk. Nak tengok Nabi berwuduk macam mana? Dibaca hadis-hadis ni baru boleh nampak Nabi wuduk macam mana.
Summa yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi thalathan falau syakka fi tathlith 'udwin akhadha bil aqal. Ini biasalah bila dia ragu-ragu dia kena akhadha bil aqal. 2 ke 3 ambil 2. Fayukammil thalathan yaqinan. Kemudian membasuh 2 kakinya hingga buku lali sebanyak 3 kali. Sekiranya dia ragu-ragu tentang bilangan 3 kali itu, hendaklah diambil angka yang sedikit. Dalam kaedah fiqh disebut al-akhdhu bi aqalli ma qil, bi aqalla ma qil. Al-akhdhu bi aqalla ma qila. Kita akan jumpa macam-macam masalah. Bila ragu angka, ambil angka yang sikit. Al-akhdhu ambil bi aqalla, dengan sekurang-kurang ma qila, apa yang diragukan. Maqila tu apa yang dia ragukan. Kalau dia ragu rakaat ketiga ke 4, ambil yang paling kurang 3. Kalau dia basuh kaki dia ragu, ni aku basuh 2 kali ke 3 kali, 2. Macam tu. Al-akhdhu bi aqalla ma qila. Sekiranya dia ragu-ragu tentang bilangan 3 kali, hendaklah diambil angka yang sedikit, maka disempurnakan 3 kali dengan penuh keyakinan. Bila mai yakin ni pula, ini merujuk kepada hadis falyatrahish syak wal yabni ala mastayqana. Kena banyak, kena rajin hafal, kena rajin hafal. Idza syakka ahadukum fi salatihi, bila seseorang meragui dalam solatnya, dia ragu batal tak batal, kentut tak kentut, perut dia berangin, tak tahu akhraja syai'un minhu amla, adakah angin dia keluar ke duduk dalam perut, tak tahu. Nabi kata teruskan solat. Falyatrahish syak, lemparkan keraguan, wal yabni ala mastayqana, berpeganglah dengan apa yang dia yakin. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan berhenti sembahyang, teruskan solat. Kalau syaitan kata ahdas tak, hambatai, syaitan duk main bisik tu, kita jawab dalam hati, kazabta, murung orang lain boleh, murung aku sorry, kazabta, tapi murung orang lain lah. Tapi jangan cakap dengan mulut. Tengah duk jadi imam, murung orang lain boleh, murung aku batal juga. Cakaplah hati, lawan syaitan. Macam tu. Itu hadis tentang kaedah fiqh disebut al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan kita tak tergoyah dengan keraguan. Maka disempurnakan 3 kali dengan penuh keyakinan. Banyaklah dalil-dalil dia tu. Dalil bab ragu dan yakin. Wajib meratakan air pada seluruh kawasan kaki, dan jangan ditinggalkan sedikit pun dari kawasan kaki yang tidak terkena air. Jangan, tak sah. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala raja'na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bit-tariq ta'ajjala qaumun. Ini negatif, bila gopoh ni negatif. Ta'ajjala, musta'jil. Ta'ajjala qaumun 'inda al-'asri fatawadda'u wa hum 'ijalun فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل. Nabi cakap derah ni, Nabi jerkah. Nabi jarang-jarang nak jerkah orang, jarang jerkah. Nak tahu mana Nabi jerkah, tengok dalam riwayat Imam Bukhari tu. Bahasa Arab tengok dalam kurungan. Siapa riwayat hadis ni? Al-Bukhari. Dalam kitab apa? Kitabul Ilmi. Bab apa? Bab man rafa'a sautahu. Buah bari ya? Nampak? Tulisan kecil ya? Tulisan ni kecil ya? Man rafa'a sautahu bil ilmi. Dalam tajuk, orang yang mengangkat suaranya, meninggi suaranya dengan ilmu. Nabi cerkah ni pun tu, ni pun basuh kaki tak sempurna. Dia kata celaka, wailun, terah lagi lah. Jadi penceramah kadang-kadang jerit-jerit tu ada dalil juga. Tapi Nabi taklah selalu suara deras. Bila Nabi marah sangat tu deras. Macam khutbah Nabi biasa, tapi ada hari khutbah Nabi seperti tentera yang memberi arahan. Muka Nabi merah, mata Nabi merah. Kalau khatib biasa-biasa ni, mata dia biasa je. Hak duk lena tu yang mata merah. Hak dengar merah mata, lena.
dengar khutbah sampai merah mata, terkalih. Zaman Nabi jadi khatib, mata Nabi merah, mata sahabat biasa aja duk tengok Nabi. Ni khatib mata biasa aja. Hak dengar bila nak sembahyang Jumaat, celik biji mata merah, mengantuk kan. Baik, Nabi kata wailul lil a'qabi minan nar asbighul wudu, rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia banyak hafal hadis. Sayyidina Abu Hurairah cemburu kat dia. Sayyidina Abu Hurairah kata, dengar orang lain aku tak cemburu lah. Aku hafal banyak, tapi dengan dia ni seorang aku cemburu. Abdullah anak Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Pasal dia hafal dan tulis. Lebih dia tak tulis. Abu Hurairah hanya hafal di kepala. Dipanggil apa? Dalam mustalah hadis, dhabtun fis sadri. Dhabtun fis sadri. Rekod dalam dada. Dhabtun fis dhabtun fis sadri. Dhabit di dada. Tapi Abdullah bin Amr bin As ni radhiyallahu anhu, dia ni dua, dhabtun fis sadri wa dhabtun fis satri. Satri ni dia ada buku dia, ditulis. Rekod di kertas, rekod dalam dada. Hafal pun hafal, tulis pun tulis. Dan orang pernah tak setuju dengan dia, sahabat juga. Orang kata, hang ni semua tulis, dia rajin tulis. Nabi cakap apa tulis, tulis hafal. Hang tahu tak, Nabi ni kadang-kadang Nabi cakap lah, kadang marah, emosional, kadang Nabi seronok, mungkin Nabi bergurau. Tak payah ambil serius lah semua benda nak tulis. Kadang Nabi bergurau, melawak-lawak aja pun. Hang semua nak tulis, catat dalam buku hang. Kadang Nabi marah, kadang-kadang terlajak. Tindakan tengah marah, emosional kan. Hang tulis agak-agak lah, jangan semua tulis hak Nabi marah, hang tulis hak Nabi melawak, hang tulis hak Nabi nampak serius, sudahlah tulis. Dia pun pergi jumpa Nabi, dia kata, saya orang tegur saya semua benda saya tulis. Nabi kata, hang tulis saja semua. Wallahi, demi Allah, segala yang keluar daripada ni, ma kharaja min fiyya illa al-haq. Hak keluar daripada sini semuanya benar. Aku kalau melawak pun, melawak tu wahyu. Aku kalau marah pun, marah tak terlajak. Tindakan aku semuanya hak. Kemudian turun ayat. Allah Ta'ala pun turun ayat. Waktu Nabi kata dia, hang tulis, hang jangan duk dengar cakap orang bisa, semua nak komen. Tulis. Uktub. Tulis. Lepas Nabi tunjuk mulut Nabi tu kan, turun ayat apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bercakap mengikut hawa nafsu. Semua yang Nabi cakap tu semua wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Itu suratul Najm. Wa ma wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat ketiga, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat tu dia ada cerita dia, kisah di sebalik ayat. Sebelum mai ayat tu, Abdullah bin Amr dia mai tanya Nabi, dia kata, saya duk tulis hadis Nabi ni, dan Nabi izinkan dia. Orang lain Nabi tak bagi sangat. Pasal orang lain Nabi tugaskan tulis Quran je, takut bercampur antara kalam Allah dengan kalam Nabi. Dia ni dia ada buku Quran asing, dia cermat. Hak Quran asing, hak hadis asing. Nabi izinkan dia menulis hadis. Tak ramai sahabat yang tulis hadis. Hadis ni tulis zaman Imam Bukhari, lepas tu Imam Malik tu. Lambat orang catat hadis ni, lambat. Zaman tu zaman menghafal hadis. Dia hafal dan tulis. Kita cerita sikitlah tentang peribadi dia ni. Seorang tokoh, anak Sayyidina Amr bin As, yang dicemburui oleh Abu Hurairah. Walaupun di sudut bilangan hadis, Sayyidina Abu Hurairah lebih banyak pada dia, tapi di sudut cermat dia, rekod dia tu, catat dia tu, catatan dia tu, dicemburui. Cemburu dalam bab ilmu lah, bukan hasad dengki. Bukan Sayyidina Abu Hurairah pergi tumbuk dia sedah dah. Cemburu ghibtah, berlumba-lumba buat benda baik. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Pergi Mekah. Dari Mekah nak balik Madinah balik. Lepas pergi buat umrah. Umrah kali pertama tak boleh masuk, umrah kali kedua boleh masuk, betul balik ya. Dalam perjalanan nak balik ke Madinah. Sehingga
apabila kami sampai di suatu kawasan yang mempunyai air, ada satu kumpulan yang ingin cepat-cepat menunaikan solat asar. Mereka ni nak sembahyang cepat, padahal dalam musafir boleh apa? Boleh jamak. Mereka kalut, mereka nak masuk asar dah, mereka kalut nak buat jamak takdim juga. Kalut ambil wuduk kelang kabut. Kelang kabut. Kelang kabut. Nah, kelang kabut tu. Kelang kabut. Kelang kabut. Mereka tengok, nak asar dah ni, kita ambil wuduk cepat-cepat, kita sembahyang jamak takdim. Dalam musafir tak payah kalut. Kalau waktu masuk waktu asar, buat jamak takhir. Nak kalut apa? Kalau kita buat jamak takdim ni pahala lebih, siapa abang kata pahala lebih? Tak payah kalut. Kalau nampak dah nak asar dah, relax, biar masuk asar dulu, buat jamak takhir. Maka mereka berwuduk dengan gopoh gapah. Kami sampai kepada mereka dan kelihatan tumit mereka tidak disentuh oleh air. Basuh kaki tak sempurna. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan suara yang tinggi, celakalah tumit-tumit yang akan disiksa di dalam api neraka. Masuk neraka pasal rogol orang tak apa ke? Ni masuk neraka pasal tumit, tu celaka. Malang 1000 kali malang masuk neraka kerana tumit. Tu maksud Nabi. Masuk neraka pasal rompak bank, kira munasabah juga. Ni masuk neraka pasal tumit. Celakalah tumit-tumit yang akan disiksa di dalam neraka. Bukan siksa tumitnya seluruh badan, kerana tumit seluruh badan kena bakar. Sempurnakan wudu. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a wahidatan fatilka wazifatul wudu allati la budda minha wa man tawadda'a ithnatain falahu kiflan min al-ajri wa man tawadda'a thalathan fadhalika wudu'i wa wudu' al-anbiya qabli rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk sekali, maka itulah kadar yang tidak dapat tidak darinya untuk mengesahkan wuduk. Dan siapa yang berwuduk dua kali basuh muka tu, basuh anggota, maka baginya 2 kali ganda pahala. Dan siapa yang berwuduk 3 kali, setiap anggota 3 kali. Arab panggil at-tathlith, bertiga-tiga. Maka itulah cara aku berwuduk dan para anbiya sebelum dariku. Wuduk ni bukan benda baru dah. Nabi-nabi dulu pun berwuduk. Syariat yang sama. Macam kita sahur lah, melambatkan sahur. Nabi sebut 3 benda yang sama. Aku dan nabi-nabi dulu sama. Melambatkan sahur, segera berbuka, dan yang ketiga, wa an nad'a, kami disuruh meletakkan aymanana, tangan kanan, ala syama'ilina, atas tangan kiri. Fis salah, ketika salat. Tangan kanan atas, tangan kiri bawah. Sama. Maghrib buka puasa, sahur lambatkan. Tangan kanan atas, tangan kiri bawah. Kami dalam bab ni, kami dapat arahan yang sama daripada Tuhan. Bab-bab lain tak sama. Wa yuqaddimul yumna min yadin wa rijlin la kaffin wa khaddin wa udhunin fayadhharuhuma daf'atan. Sunat didahulukan tangan kanan dan kaki yang kanan atas tangan kiri dan kaki kiri. Tangan saja ada kanan kiri. Kanan dulu baru kiri, tangan dan kaki. Tidak sunat mendahulukan bahagian kanan pada pergelangan tangan. Yang ni basuh dua-dua sekali pergelangan tangan. Jangan basuh tangan kanan dulu, basuh tangan kiri pula. Dia buka paip, dia basuh gitu, tangan kanan tu. Buka paip, basuh gitu. Huduh lah, basuh dua-dua sekali. Baik, maka dilakukan serentak. Pipi pun tak payah basuh pipi kanan, pipi kiri. Basuh daripada dahi, tak ayak kat dahi, tarik turun ke bawah dagu. Telinga pun dua-dua sekali. Wa yutilul ghurrah bi an yaghsila ma'a wajhihi min ra'sihi wa 'unuqihi za'idan 'anil fardi, wat tahjil bi an yaghsila fawqa mirfaqaihi wa ka'bayhi wa ghayatuhu isti'abul 'adud was saq. Sunat memanjangkan ghurrah. Ghurrah ni benda apa? Iaitu melebihkan basuhan muka dari had yang wajib. Basuh bagi lebih muka, dengan dibasuh juga kawasan kepala dan leher berserta basuhan muka. Dan sunat memanjangkan tahjil, iaitu membasuh tangan lebih dari siku dan membasuh kaki lebih dari buku lali. Maksimalnya meratakan air seluruh kawasan atas dari siku dan seluruh betih. Baca an Abi Hurairah.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari akhirat nanti dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka berseri-seri dan bersinar dari kesan air wudu. Oleh itu sesiapa yang mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Ya, betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughu al-hilyatu min al-mu'mini haitsu yablughu al-wudu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang yang beriman, yakni penghuni syurga, akan sampai ke tempat sampainya air wudu. Ini kita sebut dah semalam, gelang tangan dan gelang kaki. Bila dia wuduk tu sampai ke ketiak, basuh sampai ketiak tak apa. Ni semua di rumah lah. Kalau di surau masjid wuduk lah, nampak bulu ketiak korang, tu wuduk paling baik di rumah. Pakai singlet tu, tak payah sintina singlet, basuh sampai ke ketiak ni. Kerana kita akan dapat gelang tangan sampai ke ketiak. Orang yang basuh sampai siku, gelang dia tak kat siku. Gelang kaki pula, bila kita basuh sampai betih, sampai dekat lutut tu, kita akan dapat full gelang kaki. Toi. An Abi Zur'ah qala dakhaltu ma'a Abi Hurairah daran fil Madinah fara'a a'laha musawwiran yusawwiru. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi wa yakhluqu habba wa yakhluqu dharra thumma da'a bi tawrin min ma'in fa ghasala yadayhi hatta balagha idqa. Faqultu ya Aba Hurairah asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala muntaha al-hilyah. Daripada Abu Zur'ah berkata, aku memasuki sebuah rumah di Madinah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah melihat di atas rumah itu ada seorang pelukis yang sedang melukis gambar binatang. Ni tak boleh no. Dia masuk satu rumah, tengok orang duk lukis gambar binatang. Kalau lukis gambar lori cengih, atau lori cengih hak warna merah cengih tu. Tu tak apa, lukis kat dinding. Lori. Kita lah ni di tanah tu lori cengih duk masuk setiap hari. Masa kita panggil lori cengih, mesti tengok muka dia macam cengih, merah tu macam. Ada tanah kita nak bina Ma'had Puteri kan. Homestay ke tak, belakang homestay ke tak. Lukis gambar lori tak apa. Gambar burung, gambar binatang jangan, haram. Tak boleh buat. Lukis dalam buku tak apa. Lukis di dinding haram. Gambar potret pun tak boleh gantung di dinding. Gambar foto tak apa, gambar potret tak boleh. Selalu kalau ada expo ke, ada lah tukang lukis kan, dia lukis, dia buat frame tu, tak salah lah, gantung di dinding. Baca. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Hadis kursi tu. Siapa lagi yang lebih zalim daripada seseorang yang cuba mencipta seperti ciptaanku? Cubalah mereka mencipta sebutir pijiran. Cubalah mereka mencipta seekor semut kecil. Kemudian Abu Hurairah meminta sebekas air. Beliau berwuduk lalu membasuh dua tangannya sehingga sampai ke ketiaknya. Ketiak jadi tak salah basuh sampai ketiak. Sehingga hatta, bukan ila. Kalau ila basuh dekat ketiak berhenti. Hatta ketiak pun dibasuh. Berwuduk basuh sampai ke ketiak. Bukan sampai ke ketiak, hatta ketiak tu pun basuh sekali. Aku berkata, wahai Abu Hurairah, apakah perbuatanmu menyampaikan air hingga ke ketiak itu ada suatu hadis yang engkau mendengarnya daripada Rasulullah SAW? Beliau berkata, itulah sejauh perhiasan di dalam syurga. Paling banyak dapat gelang sampai ke ketiak. Aku nak gelang sampai ke ketiak. Jadi Allah marah sungguh. Allah Ta'ala kata, duk lukis-lukis bang. Kalau pandai sangat, buatlah beras sebiji Allah minta buat beras sebiji, buat gandum sebiji. Kalau pandai kan, cipta semut, terus lukis semut, buat semut, boleh kah?
Allah marah. Dan di akhirat nanti Allah suruh bagi nyawa. Kalau dia lukis kat dinding tu, dia lukis ayam, bagi nyawa dekat gambar ayam yang lukis tu. Mampus je. Lagi tak boleh bagi nyawa, kena siksa. Nak buat macam mana nyawa? Lukis, orang pandai lukis dalam buku. Lukis dalam buku tak apa. Lukislah surat abang, lukislah majalah, jangan lukis di dinding. Tapi ada kelonggaran kalau sekolah tu sekolah pasti, sekolah pra 5 tahun, itu tak apa juga, lekat di dinding untuk mengajar. Pasal ni pun boleh main anak patung. Rasanya patung pun tak boleh, tapi untuk ni pun boleh main, maka bolehlah lekat kat dinding dengan mak ayam ke apakah. Untuk sekolah macam tu lah, sekolah pra, sekolah tadika, sekolah taski pasti ni kan, ni pun boleh. Padan dengan level umur ni pun tu lah. Sekolah kita tak payah dah lukis gambar burung pun tak payah, dosa. Kalau nak lukis di dinding. Siapa pandai lukis? Lukis air terjun, air terjun, batu, pokok buluh, jangan ada burung sekok pun. Bagi ada batu, air, hutan, itu tak apa. Baik, terus sikit lagi, kita berhenti rehat. Sunat mualat berturut-turut pada anggota-anggota wudu. Wudu tetap sah jika ia dipisahkan walaupun dalam jarak waktu yang panjang, dan tidak perlu kepada tajdid niat memperbaharui niat. Tak perlu. Macam kita sebut tadi lah, basuh muka di kotak aur, basuh tangan sampai di siku di mana, di taping, sapu kepala di lumut, basuh kaki di sya'alam. Tu dia teruk. Sah juga sah. Terus, ni doa ni penting ni, doa lepas wudu. Sunat membaca doa ini selepas selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari setiap anggota wudu terdapat beberapa doa yang dibaca. Perbuatan ini tiada asal usulnya. Ini pengarang kata doa-doa di anggota wuduk tu, dia kata la aslalaha, tiada asal usul. Tapi kita tengok di bawah, boleh baca sebenarnya, boleh. Doa muka, putihkan mukaku. Doa tangan, berilah buku catatan tangan kanan. Bila kita basuh tangan kiri, jangan bagi buku tangan kiri. Sapu kepala, ada doa dia, harim sya'ri wa bashari minan nar, haramkan rambutku dan kulitku daripada neraka. Sapu telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku suka dengar benda baik dan mengikuti perkara baik yang disampaikan. Basuh kaki, sabbit qadamayya 'ala as-sirat, letakkan kakiku yauma tazillu fihi al-aqdam, ketika gelincir kaki-kaki. Semua ada doa, kena hafal Kalau ikut matan dia tak bagi, dia kata macam bid'ah, dia kata la aslalah, tak ada asal usul. Tapi dia tak kata bid'ah, dia kata tak ada asal usul. Sebenarnya ada, tengok di bawah, baca bawah nombor 1. Menurut pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, doa-doa pada anggota wudu tiada asal usulnya. Jadi yang kata ni sebenarnya Imam Nawawi. Lil a'dha ad'iyatun la aslalah. Doa ketika anggota wuduk tu tidak ada asal usul. Dia ada bismillah awal dengan doa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu adalah. Baik, Imam Nawawi kata doa-doa anggota tidak ada asal usul. Kerana ianya tidak sabit sedikit pun daripada Nabi SAW. Adapun mengikut pandangan Imam Rafi'i, ia sunat dibacakan kerana ia sebahagian daripada amalan salafus salih. Khilaf Imam Rafi'i kata elok baca. Lagi sementara itu Syekh Umar Barakat di dalam kitab Faidul Ilah Al-Malik. Ini pun kitab syarah Umdatul Salik. Faidul Ilahil Malik. Faidu limpahan, faidul limpahan Tuhan yang maha memiliki. Nama kita. Apa kata dia? Pula menangkalkan perkataan Imam Al-Mahalli di dalam kitabnya, iaitu Syarah Al-Minhaj. Mereka berdua terlepas maklumat tentang doa-doa itu saja daripada Nabi melalui beberapa jalan di dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban dan kitab-kitab lain.
lain. Sekalipun ianya berstatus hadis dhaif sahaja, kerana harus beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Jadi ada yang buat carian lagi, iaitu Imam Mahalli. Dia kata aku cari. Imam Nawawi kata tak ada asal usul. Imam Rafi'i kata tak ada pun buat bila, sebab orang dulu-dulu dah buat. Imam Mahalli kata terlepas, ni pun dua orang ni terlepas. Aku jumpa ada sebenarnya hadis, cuma hadis tu dhaif. Basuh muka Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ada dalil dia, tapi dhaif lah. Dhaif pun tak apa, fadilat. Siapa baca doa tu Allah akan bagi muka dia jadi putih, tak perlu pakai kup putih. Jadi boleh baca. Nak baca kena hafal dulu lah. Basuh tangan, daripada tangan tu Allahumma hafaz yadayya minal ma'asi kulliha. Ya Allah, peliharalah dua tanganku daripada semua jenis maksiat. Bila nak kumuk, nak masuk air lubang hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, izinkan aku mencium bau syurga. Semuka minta putih. Basuh tangan, Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Basuh tangan kiri, Allahumma la tu'ti kitabi bishimali wa la tuhasibni hisaban asira. Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar. Allahumma ja'alni minal ladhina yastabi'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Basuh kaki, Allahumma thabbit qadamayya 'ala as-sirat yawma tazillu fihi al-aqdam. Kena rajin hafal. Saya hafal ni je 5 waktu duduk di Atfal. Ustaz tak suruh pun hafal. Ingat hafal ni, alhamdulillah. Bukan semua yang ustaz suruh tu baru kita nak hafal. Hak ustaz suruh pun hafal sendiri ya. Hafal sendiri. Yang hadis-hadis pendek-pendek adalah ni kan. Mana ada siapa nak suruh kita hafal sendirilah. Wailul lil aqabi minan nar asbiril wudu. Pendek-pendek apa ya. Lepas sembahyang boleh buat tazkirah, no? Kita berhenti dekat ni dulu. Sekejap lagi kita sambung balik. Pelajar-pelajar boleh buat kebersihan. Ikut jadual. Sekejap lagi kita sambung balik pukul berapa? Pukul 8.40, no? InsyaAllah. Jangan lena, pergi mandi, bersihkan kawasan. Hari kita sambung balik 8.40 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.